Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama sekali lagi dengan Cikgu Hafiz dalam subjek Pendidikan Kesihatan tahun 5 Sekolah Kebangsaan. Dan video pada kali ini berkaitan dengan unit 11 Penjagaan dan Keselamatan Diri, dan di bawah tajuk kecil iaitu Kesihatan Diri dan Reproduktif. Dalam video kali ini, cikgu akan ketengahkan dua lagi tajuk kecil di bawahnya, iaitu berkaitan dengan sistem reproduktif manusia, persenyawaan ovum dan sperma. Bagi topik cara kiraan haid, cikgu akan mengajar kamu dalam satu video yang akan dikemukakan kemudian. Cikgu akan buat satu video lain. Okey, dalam video ini kita akan lihat berkaitan dengan sistem reproduktif manusia dan persenyawaan ovum dan sperma. Jadi cikgu harap semua murid bersedia untuk mempelajari topik yang telah cikgu nyatakan ini. Okey murid-murid, sebelum kita pergi lebih jauh, sukanya cikgu ingin menyatakan kepada kamu standard kandungan yang kamu akan pelajari pada hari ini, iaitu ayuh kita lihat di sini murid-murid. 1.1 iaitu berkaitan standard kandungan. Kemahiran membuat keputusan dalam konteks kesihatan diri dan reproduktif. Sistem reproduktif manusia. Dalam konteks standard pembelajaran pula murid-murid, kita lihat. Ayuh 1.1.1 mengetahui sistem reproduktif lelaki dan perempuan. Memahami kaitan sistem reproduktif lelaki dan perempuan dengan asas kejadian manusia. Okey murid-murid. Okey, jadi murid-murid sudah dapat tahu standard kandungan dan pembelajaran kita pada hari ini. Ayuh kita lihat berkaitan dengan objektif pembelajaran. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat yang pertama, mengetahui sistem reproduktif lelaki dan perempuan. Yang kedua, memahami kaitan sistem reproduktif lelaki dan perempuan dengan asas kejadian manusia. Jadi murid hendaklah mempersiapkan diri kamu untuk mengetahui sistem reproduktif lelaki dan perempuan dan faham bagaimana pembentukan asas kejadian manusia itu sendiri. Ayuh kita lihat berkaitan dengan kriteria kejayaan. Penilaian yang akan dilakukan kepada kamu untuk menunjukkan sama ada kamu faham atau tidak tentang topik kita pada hari ini. Lihat di bawah ini, kriteria kejayaan. Yang pertama, murid berjaya dapat menyatakan sistem reproduktif lelaki dan perempuan. Yang kedua, menyatakan kaitan sistem reproduktif lelaki dan perempuan dengan asas kejadian manusia. Oleh itu, murid-murid sekalian, semua dah bersedia untuk mempelajari pendidikan kesihatan berkaitan dengan sistem reproduktif manusia. Kalau sudah bersedia, ayuh kita teruskan pengajaran kita pada hari ini. Murid-murid semua, okey, kamu boleh buka buku pendidikan kesihatan, pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan pada muka surat 74. Okey, pada muka surat 74 kamu akan di situ terdapat sistem reproduktif manusia. Ayuh sama-sama kita baca apa si kumbang kata kat sini. Ya murid-murid? Okey, semua murid dah bersedia? Ayuh kita baca. Okey. Sistem reproduktif manusia sangat istimewa kerana membolehkan manusia meneruskan zuriat mereka. Sistem reproduktif lelaki berbeza dengan sistem reproduktif perempuan. Kedua-dua sistem reproduktif ini akan matang apabila kanak-kanak lelaki dan perempuan mencapai akhir baligh. Okey, murid-murid, di sini terdapat beberapa kandungan yang penting, iaitu yang pertama, yang kamu kena tahu bahawa sistem reproduktif lelaki berbeza daripada sistem reproduktif perempuan. Sistem reproduktif lelaki tidak sama dengan sistem reproduktif
perempuan. Berbeza. Dari segi biologinya, dari segi anatominya tak sama. Okey? Dan kedua-dua sistem, ini, dengar ni. Kedua-dua sistem reproduktif ini akan matang. Okey, kamu tengok sini. Kedua-dua sistem reproduktif ini akan matang apabila kanak-kanak lelaki dan perempuan mencapai usia akhir baligh, cukup umur. Dalam konteks Islam pun dia ada kan waktu cukup akhir baligh apa semua kan. Jadi sistem reproduktif ni akan matang, akan berfungsi setelah kanak-kanak lelaki itu atau perempuan matang akhir baligh. Okey? Jadi cikgu harap kamu faham sistem reproduktif, iaitu sistem pembiakan lah manusia, lelaki dan perempuan tak sama. Ayo kita lihat berkaitan dengan sistem reproduktif lelaki. Okey, murid-murid. Ayo kita lihat di sini. Ini ialah sistem reproduktif lelaki. Ya murid-murid, seperti yang murid-murid dapat lihat, dari sistem reproduktif ini terdiri daripada beberapa bahagian. Okey, di sini yang murid dapat lihat ialah testis. Setelah ini ialah skrotum dan ini ialah zakar. Okey murid-murid. Jadi untuk makluman kepada murid-murid, sebentar lagi murid akan jumpa satu istilah iaitu sperma. Jadi murid-murid kena tahu di manakah sperma dihasilkan. Okey, dalam sistem reproduktif ni, sistem reproduktif lelaki ni, sperma dihasilkan di bahagian testis. Testis. Jadi ini adalah bahagian yang mana menghasilkan sperma ataupun dalam bahasa mudahnya benih lelaki. Okey, murid-murid, jadi cikgu harap kamu dapatlah memahami sistem pembiakan atau reproduktif lelaki. Okey? Ayo kita lihat berkaitan dengan sistem reproduktif perempuan. Okey, seperti sebelum kita pergi lebih lanjut, yang seperti kamu lihat sekarang, telah dinyatakan bahawa sistem reproduktif manusia, lelaki dan perempuan tidak sama. Okey, ayo kita lihat ini ialah sistem reproduktif perempuan. Bagaimana sistem reproduktif perempuan ini berfungsi? Okey, jika murid melihat anatominya pula, anatomi ni maksudnya bahagian-bahagiannya pun sudah mempunyai label yang tidak sama dengan sistem reproduktif lelaki. Okey, ayo kita lihat sistem reproduktif perempuan. Dia ada faraj, uterus, ovari, tube fallopian. Okey, untuk makluman murid, jika lelaki berhasilan sperma berlaku di testis, sebentar lagi kamu akan jumpa lagi satu perkataan iaitu ovum. Ovum ini kalau bahasa mudahnya kita katakan benih perempuan. Ia dihasilkan di sini murid-murid, di bahagian ovari. Okey, di bahagian ovari, iaitu menghasilkan ovum. Nanti murid-murid akan jumpalah bagaimana persenyawaan berlaku. Itu yang sebentar lagi kita akan lihat. Okey murid-murid, kalau murid lihat di sini, murid-murid perasan tak di sini ada fallopian tube. Tube fallopian. Kalau bahasa Inggeris fallopian tube. Okey, kalau untuk makluman murid-murid, di sinilah persenyawaan akan berlaku. Persenyawaan akan berlaku. Bagaimana nanti kita akan lihatlah ceritanya. Okey murid-murid, jadi kamu dah dapat tahu pada muka surat 94 ini, iaitu yang pertama, sistem reproduktif lelaki dan perempuan tidak sama, berbeza. Yang kedua, sistem ini akan matang, maksudnya akan matang apabila kanak-kanak lelaki itu atau perempuan mencapai usia baligh. Jadi maksudnya sperma akan dihasilkan, ovum akan dihasilkan apabila kanak-kanak lelaki atau kanak-kanak perempuan sudah matang. Okey murid-murid. Okey, ini ialah perjalanan dalam konteks bagaimana orang kata kejadian asas manusia. Okey, apabila sudah matang, sudah besar, sudah ada ikatan perkahwinan. Kamu lihat sini ada anak panah tu kan. Perkahwinan antara lelaki dan perempuan, maka ia akan menjurus kepada proses kemenjadian manusia.
Okey murid-murid, ayo kita lihat seterusnya. Perkahwinan ikatan yang sah, akad nikah. Ya murid-murid, itu yang mesti dilakukan. Jangan orang kata apa? Ini ialah aturan yang semula jadi. Okey murid-murid. Sekarang ayo kita lihat pada muka surat seterusnya. Kalau kamu perasan, nampak tadi anak panah sini kan? Anak panah sini tu. Dia telah menunjuk ke sini. Okey, sebenarnya dia main ke sini. Nampak tak? Tu dia sambung. Itu gaung pengantin tu. Okey, setelah berlangsungnya perkahwinan, maka akan ada ini perkahwinan berlaku di antara lelaki dan perempuan, maka persenyawaan akan wujud. Okey murid-murid, ini yang cikgu katakan tadi kalau kamu dapat lihat, iaitu sperma dan juga ovum. Okey murid-murid, kamu lihat ini sperma ini datang daripada lelaki ini. Manakala ovum ini ialah benih daripada perempuan. Okey, kita baca sini tadi cikgu dah bagi tahu. Okey, lihat sini semua. Persenyawaan berlaku apabila sperma disalurkan ke dalam faraj dan bersatu di dalam ovum. Okey, maksudnya dia akan bersatu dalam faraj. Sebenarnya persenyawaan ini berlaku di fallopian tube fallopian, yang mana kat situlah berlakunya pertemuan di antara sperma dan ovum, maka berlakulah persenyawaan di antara dua sel bertembung, sel perempuan iaitu ovum dan sel lelaki iaitu sperma bertembung, maka berlakulah persenyawaan. Jadi kalau kamu nak tahu, ini cikgu kongsi sedikit dalam ovum terdapat satu istilah lagi iaitu kromosom, iaitu genetik kromosom X. Manakala dalam sperma ada dua, dia sebenarnya bawa satu saja, satu kromosom X, satu kromosom Y. Jadi di sperma inilah, pada sperma inilah akan menentukan jantina lelaki atau perempuan. Jika ovum sudah X, manakala sperma X juga bertemu, maka dia akan jadi XX. Maka akan lahirlah bayi perempuan, terbentuklah baby perempuan. Jika berlakunya persenyawaan ovum X dengan sperma Y, maka jadilah bayi lelaki. Tak apa, yang tu nanti kamu akan belajar nanti dalam subjek sains dan biologi. Okey murid-murid, ini ialah proses pembesaran janin. Setelah sperma dan ovum bertemu dalam fallopian tube fallopian, maka ia menghasilkan satu sel yang berganda. Ini dia panggil mitosis dan meiosis. Meiosis ni apa dia? Iaitu bila sel tu dah masuk macam tu, dia akan berkembang. Dia akan berkembang untuk menjadi, nampak tu, sel berganda menjadi 2, 4, 8 dan seterusnya untuk zigot. Zigot akan melekat di dinding uterus. Nampak? Bila zigot ni membesar dan menjadi embrio. Embrio ni baby kecil yang dalam perut ibu kamu lah, ibu-ibu yang baru mengandung kan. Itulah dia. Embrio membesar menjadi fetus. Ini pembentukan manusia yang bermula daripada pertemuan sperma dan juga ovum yang berlaku selepas perkahwinan murid-murid. Okey, dan menjadi ini dia, menjadi embrio, membesar menjadi fetus. Seterusnya fetus pun membesar. Okey, mungkin dalam kalangan kamu pernah lihat ibu-ibu kamu mengandung atau sebagainya. Apabila keluar nanti, nampak fetus akan membesar di dalam uterus ibu selama lebih kurang 9 bulan sebelum dilahirkan. Apabila lahir, keluarlah bayinya comel. Okey murid-murid, jadi cikgu harap kamu faham seperti yang cikgu terangkan kat sini. Objektif kita pada hari ini iaitu kamu tahu bahawa yang pertama yang kamu kena faham, sistem reproduktif lelaki dan perempuan tak sama. Sistem reproduktif lelaki dan perempuan matang apabila kanak-kanak lelaki dan kanak-kanak perempuan mencapai akhir balik. Dan kamu sudah faham bagaimana berlakunya persenyawaan untuk membentuk asas kejadian manusia itu di antara sperma dan juga ovum. Okey,
Ini ialah proses-prosesnya. Jadi cikgu harap dalam video cikgu pada hari ini kamu jelas dengan ilmu yang disampaikan. Dan sekian, terima kasih. Salam sejahtera, kekal positif, teruskan belajar. See ya.